Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah, kita masih bertemu dalam channel Awesome bersama-sama Cikgu Khalija Latif. Sebelum saya memulakan tutorial ringkas dan mudah ini, saya ingin mengajak rakan-rakan ke playlist GC Malaysia Board dan menekan button subscribe kepada 8 orang YouTuber yang sentiasa membuat video tutorial khas buat kita. Ianya percuma rakan-rakan. Kepada yang telah buat demikian, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Jangan lupa untuk menekan button loceng untuk menerima notifikasi terkini mengenai video tutorial kami. Tajuk saya pada hari ini agak padat tetapi sweet and sour untuk para sahabat di luar sana, iaitu Troubleshooting Google Classroom for Teachers. Terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana yang merangkumi seluruh negara yang telah bertanya kepada saya dan juga kepada rakan-rakan melalui grup-grup Telegram tentang Google Classroom ini. Semua persoalan tersebut telah saya selitkan dalam perkongsian kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada rakan-rakan. InsyaAllah, jom bersama-sama dengan saya dalam siri kali ini. Baiklah rakan-rakan, bagi presentation troubleshooting ini, saya telah menghadirkan kepada 6 subtopik yang utama, iaitu yang pertama sign in, classes, invitation, assignment, email dan class video meetings. Bagi topik yang pertama, terdapat 3 permasalahan yang telah dikongsikan kepada saya di mana guru tidak boleh mendaftar masuk ke dalam Google Classroom. Bagi soalan ini, rakan-rakan perlu menyemak. Yang pertama adalah semak ID domain yang telah digunakan. Caranya adalah dengan pergi ke bahagian Google Classroom, klik gambar profil yang ada di sebelah kanan atas Google Classroom tersebut. Pastikan ID domain yang telah digunakan sama seperti yang Google Classroom rakan-rakan. ID domain terdiri daripada domain KPM, MUI Digital Learning, personal, gmail.com dan juga G Suite yang lain seperti contoh edidik.edu.my. Sekiranya rakan-rakan masih lagi tidak boleh memasuki Google Classroom, kemungkinan domain yang rakan-rakan guna itu tidak mengaktifkan Google Classroom. So, tindakan guru dan juga admin di sekolah perlulah menghubungi super admin untuk mengaktifkan Google Classroom ke dalam domain tersebut. Setakat perkongsian saya sehingga hari ini, tidak ada lagi rakan-rakan di luar sana yang menggunakan MUIDL tidak dapat memasuki Google Classroom. Bagi permasalahan yang kedua dalam topik ini, guru didaftarkan dalam akaun murid bagaimana? Apakah pula tiba-tiba kita didaftarkan dekat akaun murid kan? Tapi tak mustahil kerana kita manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan tersebut. So, caranya bagaimana? Rakan-rakan perlulah menghubungi super admin di KPM untuk memastikan akaun rakan-rakan telah ditukarkan kepada guru, insya-Allah. Permasalahan yang ketiga, guru bermasalah untuk buka Google Classroom. Ya, ini saya akui rakan-rakan, semenjak pandemik COVID-19 ini, satu Malaysia, satu dunia telah melakukan pembelajaran atas talian. Untuk pengetahuan rakan-rakan, Google sendiri mengakui bahawa mereka mengalami kesesakan trafik yang sangat tinggi pada masa ini. So, cadangan daripada pihak Google dan juga cadangan daripada saya, rakan-rakan pastikanlah rakan-rakan hanya membuka satu Google Classroom dalam satu-satu masa. Elakkan sambutan perhati tambahan seperti handphone bimbit ataupun tablet rakan-rakan yang menggunakan hotspot ataupun wifi yang sama. Bagi yang masih lagi mengalami masalah dengan Google Classroom, jom sama-sama menyelami playlist GC Malaysia Board yang mengandungi lebih daripada 120 video tentang Google Classroom. Okey, bagi topik yang kedua ini, di mana rakan-rakan daripada negeri Pahang ada bertanya dengan saya mengenai bagaimana guru untuk memadamkan ataupun mengaktifkan atau menyaaktifkan kelas mereka. Dan arkib dan nyaaktif tu ada bahasa Inggerisnya adalah archive dan juga unarchive. Okey. So, caranya adalah mudah saja rakan-rakan. Rakan-rakan pergi di bahagian Google Classroom.
Pilih kelas yang hendak dipadamkan. Klik button traffic light di kad kelas tersebut. Pilih archive. Klik archive dan rakan-rakan boleh lihat di sana kad tersebut telah tiada dalam menu Google Classroom. Seterusnya, untuk memadamkan kelas tersebut, rakan-rakan pergi ke bahagian hamburger sebelah kiri atas. Scroll sampai bawah sehingga berjumpa dengan Archive Classes. Klik dan rakan-rakan boleh lihat di situ adalah kelas-kelas yang telah rakan-rakan masukkan ke dalam archive. Jika rakan-rakan perasan di sini, kad tersebut mempunyai palang-palang yang menunjukkan bahawa kelas itu sedang berada di dalam archive. Seterusnya, untuk memadamkan terus kelas tersebut, klik traffic light di kad tersebut. Pilih delete. Perlu diingatkan rakan-rakan, sekiranya rakan-rakan telah padam ataupun mengarkibkan kelas tersebut, semua dokumen masih ada dalam Google Drive Guru, Google Drive Co-Teachers dan juga Google Drive Pelajar. Cuma, sekiranya kita telah memadamkannya, tindakan tersebut tidak boleh di-undokan. Kita tak boleh restore balik kelas tersebut dalam Google Class kita. Bagi seorang co-teachers, anda tidak boleh mendelete kelas tersebut, tetapi anda hanya boleh mengarkibkan kelas tersebut sekiranya ianya masih tidak diperlukan. Next, bagaimana kita naknya arkibkan kelas tersebut? Mungkin saya melakukan kesilapan, tersalah arkibkan kelas. So, caranya adalah pergi ke 3 titik kelas tersebut, pilih restore. Dan apabila kita kembali kepada menu Google Classroom, rakan-rakan boleh lihat kelas tersebut telah ada dalam Google Classroom kita. Okey, seterusnya persoalan yang kedua. Pelajar saya menghantar komen yang tidak sesuai, apa nak buat? Okey, ini telah dikongsikan dengan Cikgu Zian dengan panjang lebar dalam videonya. Secara ringkas kepada saya hanyalah rakan-rakan pergi ke bahagian people, klik nama pelajar tersebut dan menukar action kepada mood. Apabila kita menekan mood, pelajar tersebut boleh melakukan assignment, boleh melihat post, boleh melihat komen, tetapi dia tidak boleh memberi komen dan juga menghantar post. Tugasan dia masih boleh lakukan. Seterusnya, bagaimana guru nak memadamkan pelajar daripada kelas kita? Kemungkinan pelajar itu telah berhenti sekolah dan juga tidak lagi meneruskan pembelajaran beliau. Caranya adalah pergi ke bahagian people, klik kepada nama pelajar tersebut, pergi di bahagian ruangan action dan pilih remove. Apabila guru telah meremovekan pelajar daripada kelas, so secara tak langsung pelajar itu tidak lagi mempunyai hubungan untuk ke dalam kelas. Tidak boleh hantar komen dan seterusnya, insya-Allah. Topik yang seterusnya adalah berkaitan invitation, jemputan. Terdapat dua persoalan yang telah dikemukakan. Yang pertama, kod kelas guru tidak boleh digunakan. Seperti biasa rakan-rakan, kita perlulah memberitahu guru kita tersebut, rakan kita tersebut, pastikan dia menggunakan ID domain yang sama. Kerana sekiranya menggunakan ID domain yang berbeza, dia memang tidak boleh masuk ke dalam domain yang MOEDL kita tersebut. Sekiranya rakan-rakan menggunakan Google Suite yang lain, admin perlulah mengubah tetapan keahlian kelas bagi membolehkan rakan-rakan mengajak ataupun menjemput peserta lain untuk memasuki Google Classroom rakan-rakan. Seterusnya, kemungkinan kenapa kod kelas tidak boleh digunakan adalah dah melebihi kuota harian jemputan. Rakan-rakan bolehlah cuba menjemputnya pada hari seterusnya.
Bagi topik ini telah dibincangkan secara panjang lebar oleh Cikgu Sufi dalam video beliau. Persoalan yang kedua adalah pelajar bermasalah dengan kod unit kelas guru. So, bagaimana untuk menghadapi masalah ini? Caranya mudah saja, kita hanya tetapkan semula kod tersebut, iaitu reset. Cara untuk kita resetkan kod kelas kita adalah di bahagian ikon gear sebelah kanan atas, klik dan dia akan bawa rakan-rakan ke paparan kelas setting. Rakan-rakan scroll ke bawah sedikit di bahagian general. Rakan-rakan lihat di sana, kelas code daripada MOW, rakan-rakan klik ke bawah dan pilih button reset. Rakan-rakan boleh lihat kelas kod tersebut telah berubah kepada MPA OK2Q. So, rakan-rakan bolehlah berkongsikan kod ini kepada para pelajar semula. Bagi topik yang keempat ini berkaitan dengan email. Untuk pengetahuan rakan-rakan, Google Classroom membenarkan kita menghantar email kepada ibu bapa dan juga kepada pelajar. Kita tidak perlu menghafal email para pelajar ataupun mengingati email ibu bapa mereka. Dengan satu klik sahaja, guru boleh menghantar ringkasan tugasan para pelajar kepada ibu bapa mereka. Baiklah, dalam topik ini terdapat 3 permasalahan. Permasalahan pertama dan kedua saya akan jawab sekaligus dan jawab persoalan yang ketiga saya akan membuat tutorial ringkas. Bagi guru yang tidak boleh menghantar dan juga menerima email, tetapan itu adalah disediakan oleh pihak super admin. Bagi guru yang tidak boleh menghantar dan juga menerima email yang mungkin menggunakan Google Suite daripada pihak luar, para rakan guru bolehlah menghubungi super admin untuk menghidupkan fungsi email di dalam Google Classroom. Seterusnya, persoalan guru bermasalah untuk menghantar email kepada ibu bapa. Secara ringkas daripada saya, rakan-rakan guru boleh menghantar ringkasan tugasan para pelajar kepada ibu bapa melalui web browser yang terdapat di dalam komputer peribadi maupun di dalam telefon bimbit dalam bentuk desktop view. Seperti soalan yang pertama tadi, pastikan guru mempunyai kebenaran untuk urus ringkasan email itu daripada pihak super admin. Bagi perkongsian email di dalam Google Classroom ini, rakan-rakan boleh terus melayani channel Cikgu Zuli dan juga Cikgu Siti Farida yang telah panjang lebar bercerita mengenai email kepada ibu bapa. Baiklah, bagi soalan yang seterusnya, bagaimana jika guru nak hantar rumusan tugasan pelajar dalam kelas? Okey. Caranya mudah saja rakan-rakan. Rakan-rakan pergi di bahagian people. Rakan-rakan klik nama pelajar tersebut. Di sini terpaparlah semua tugasan yang telah pelajar ini lakukan. Adakah dia telah turn in ataupun dia missing setiap tugasan tersebut. Okey, so bagaimana saya hendak menghantar rumusan ini kepada para pelajar tersebut? Okey, saya hanya klik button sampul surat di bahagian kanan atas itu, email student, saya klik dan terpapar situ to student. Sekiranya pelajar itu menunjukkan prestasi yang baik, kita berikan sedikit penghargaan kepada pelajar tersebut, include student work summary dan kita klik send. Secara automatik, pelajar tersebut menerima email daripada Google Classroom yang mengandungi senarai tugasan dan juga hasil-hasil kerja yang telah dia hantar kepada kelas kita tersebut. Okay, bagi topik yang kelima berkaitan Meet Link. Bagi permasalahan yang pertama, kelas guru tiada Meet Link. Okey, pada sini rakan-rakan, bagaimana kita nak generate Meet Link tersebut? Sebagai contoh, saya buat satu kelas list demo di sini. Saya klik kelas tersebut. Okey, di bahagian Meet Link ini, generate Meet Link. Rakan-rakan boleh klik generate Meet Link ini atau rakan-rakan boleh pergi di bahagian setting, klik ikon gear kanan atas, scroll ke bawah sedikit. Rakan-rakan boleh lihat di situ Meet, Generate Meet Link. So, rakan-rakan klik Generate Meet Link ini dan dia akan mengeluarkan satu Meet Link yang panjang lebar ini.
kemungkinan link kita tersebut tersebar keluar, dan bagaimana kita nak reset, kita just klik reset. Rakan-rakan boleh lihat sini di mana GNQ dah berubah kepada AIO. Bagi memudahkan pengurusan kita, kita visiblekan link tersebut kepada student. Di mana sekiranya saya klik save di sini, rakan-rakan boleh lihat di sini link tersebut ada di bahagian stream. So, para pelajar boleh just klik link ini. Seterusnya, pelajar tidak boleh masuk ke dalam kuliah link. Okey, bagi persoalan ini, rakan-rakan bolehlah, cara yang pertama adalah kita reset kembali link tersebut, dan sekiranya kita dah reset, pelajar masih lagi tidak boleh masuki kelas tersebut, adalah kemungkinan guru belum masuk ke dalam perjumpaan tersebut. Rakan-rakan perlu ingat di mana hanya guru boleh buat perjumpaan kelas dan hanya guru masuk dahulu sebelum pelajar masuk. Walau bagaimanapun, kebenaran ini bergantung kepada tetapan yang telah ditetapkan oleh super admin di KPM. Sekiranya super admin membenarkan pelajar masuk sebelum guru, so tak ada masalah. Tetapi sekiranya ada kes pelajar tidak boleh masuk, kemungkinan guru perlu masuk dahulu baru pelajar masuk. Seterusnya, bagaimana guru nak menjemput orang luar untuk memasuki perjumpaan meet kita? Bagi contoh, mungkin pengetua ke, PKP1 ke hendak melihat bagaimana pembelajaran atas talian kita kan. Caranya mudah saja rakan-rakan. Rakan-rakan pergi di bahagian stream tersebut, rakan-rakan pergi dekat link tersebut, right click, copy link address dan bolehlah menghantar ke dalam, melalui media sosial pengetua ataupun guru tersebut. Akhir sekali, kenapa perjumpaan meet guru bermasalah? Seperti yang saya berkongsi sebentar tadi, kemungkinan berlaku kesesakan trafik dari pihak Google. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan mengenai Google Suite Status Dashboard, di mana kita boleh menyemak status keaktifan aplikasi-aplikasi tersebut. Rakan-rakan boleh klik New Tab, rakan-rakan boleh search, rakan-rakan boleh type di Omnibox ini ataupun di search bar ini, tekan enter, dan rakan-rakan boleh klik Google Suite Status Dashboard. Apabila saya klik di sini, rakan-rakan boleh lihat bahawa di sini adalah current statusnya adalah berwarna hijau. Kita lihat berkaitan dengan Google Meet, Google Meet warna hijau, Google Classroom pun sekarang tarikhnya 19/5 berwarna hijau. So berwarna hijau bermaksud tiada isu di sana. Sekiranya berwarna oranye ataupun berwarna merah, mungkin ada kesesakan dan juga gangguan daripada pihak Google. Seterusnya adalah di bahagian assignment. Yang ini paling banyak soalan yang saya terima, sama ada secara peribadi ataupun secara dalam grup Google Classroom kita, di mana guru tak nampak markah pelajar di mana. Okey, sekiranya rakan-rakan menggunakan quiz assignment daripada Google Classroom, tak ada masalah, markah tetap ada. Walau bagaimanapun, sekiranya rakan-rakan menggunakan tugasan daripada luar, sama ada daripada Workalert ke, Quizzes ke, Quizlite ke ataupun Quizalive, markah memang tidak kelihatan. Walau bagaimanapun, ada cara bagaimana kita hendak melihat markah pelajar tersebut. Sebagai contoh di sini, di bahagian classwork, saya pergi ke bahagian tajuk saya, pengajaran A. Rakan-rakan boleh lihat di sini, bagi assignment ini, saya klik view assignment, bahagian instruction. Okey, saya meminta para pelajar saya untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh cikgu dari Sabah ini, di mana saya meminta mereka, para pelajar saya, menjawab soalan ini sehingga mereka memperoleh markah 80% ke atas, dan saya meminta mereka screenshot sijil mereka supaya memudahkan saya untuk memasukkan markah yang mereka perolehi. So, sebagai bukti sajalah apabila kita dapat masuk markah di sini, so automatik markah itu akan ada di bahagian grades kita. Soalan seterusnya, boleh tak guru memadam tugasan yang telah guru berikan dalam Google Classroom? Dan boleh tak guru memanggil kembali ataupun restore tugasan semula? Okey.
Sebagai contoh di bahagian classwork ini, saya hendak memadam tugasan. Okey, saya scroll di bahagian bawah. So, bagi tugasan yang tadi, saya boleh delete dengan cara saya klik traffic light di sebelah kanan ini dan saya klik delete. Perlu diingat di sini, sekiranya kita dah mendelete, segala markah dan juga komen pun akan delete. Dan hanya guru dan juga co-guru yang terdapat dalam kelas ini boleh mendelete tugasan tersebut. Sebagai contoh di sini, kelas saya ini hidup, so saya klik cancel semula. Sekiranya rakan-rakan klik delete, automatik tugasan ini tidak ada lagi di sini dan juga markah dalam grades ini pun akan hilang. Dan sekiranya tugasan itu telah dideletekan oleh guru ataupun co-guru, minta maaf, tugasan itu tidak boleh dikembalikan semula ataupun restore kembali ke dalam Google Classroom. Alhamdulillah, sekian saja untuk siri pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana dan juga syukur alhamdulillah, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga rakan-rakan di sana lebih memahami Google Classroom dalam Alhamdulillah, sekian saja perkongsian saya pada kali ini mengenai troubleshooting for teachers. Semoga rakan-rakan guru di luar sana lebih mendalami Google Classroom ini dan ianya sedikit sebanyak dapat membantu rakan-rakan untuk menjalankan pembelajaran atas talian dengan lebih cemerlang dan juga lebih tersusun, insya-Allah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana. Sekali lagi, jangan lupa menekan button subscribe channel saya untuk sekali sahaja dan menekan button loceng. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.